8 Julai 1963, London, Perjanjian Malaysia ditandatangani. Suatu ketika yang bersejarah, perjanjian yang termaktub membawa kemerdekaan dan penghidupan baru kepada seramai 3 juta orang lagi umat manusia. Zaman baru bermula, kemerdekaan tercipta. Mereka menggabungkan diri dengan saudara yang telah sedia ada hubungan sejarah, bahasa, agama, budaya dan ekonomi dengan mereka. Searah setujuan, menerusi Malaysia, mereka memperjuangkan nasib bersama. Pada hari ini, kita akan mempelajari tokoh-tokoh dan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia. Tokoh pembentukan negara Malaysia: Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Lee Kuan Yew, Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i, Tun Datu Mustafa bin Datu Harun, Tun Muhammad Fuad Stephens, Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan, Tun Temenggung Jugah Anak Baring dan Tan Sri Dato' Amar Ong Ki Hui. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau juga dikenali sebagai bapa kemerdekaan Malaysia. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Beliau juga telah melawat Sarawak dan Borneo Utara untuk menerangkan matlamat pembentukan Malaysia. Beliau juga telah mengetuai Persekutuan Tanah Melayu dalam upacara menandatangani Perjanjian Malaysia di London. Seterusnya, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein merupakan Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Antara tugas beliau adalah untuk menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Beliau juga telah terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan penduduk di Sarawak dan Borneo Utara. Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew merupakan pemimpin utama Singapura yang menyokong pembentukan Malaysia untuk menghalang ancaman komunis di Singapura. Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Beliau ialah pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya Kobok. Sebagai Ketua Setiausaha Tetap Kementerian Luar, beliau telah diberi tugas untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Tun Datu Mustafa bin Datu Harun. Beliau yang mengasaskan United Sabah National Organisation, iaitu USNO, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga menjadi ahli Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, JPPM. Beliau merupakan Yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Tun Muhammad Fuad Stephens. Beliau merupakan pengasas United National Kadazan Organisation, iaitu UNKO, UNKO, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga dilantik menjadi pengerusi JPPM. Setelah pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah yang pertama. Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Beliau yang menubuhkan Sarawak National Party, iaitu SNAP, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga merupakan ahli JPPM. Selepas pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Tun Temenggung Jugah Anak Baring. Beliau merupakan pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak yang dikenali sebagai Pesaka. Antara tanggungjawab beliau adalah bagi mendapatkan sokongan penduduk Bumi Putra untuk menyokong Sarawak menyertai pembentukan Malaysia. Beliau telah dilantik menjadi Menteri Persekutuan dan Menteri Hal Ehwal Sarawak selepas pembentukan Malaysia. Tan Sri Dato' Amar Ong Ki Hui. Beliau memainkan peranan penting dalam penubuhan Sarawak United People's Party, iaitu SUPP.
Pada awalnya, parti beliau menolak idea pembentukan Malaysia. Namun, demi kepentingan masa depan Sarawak, SUPP menyokong penubuhan pembentukan Malaysia. Langkah-langkah pembentukan Malaysia. Sila rujuk buku teks muka surat 4 dan 5. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman Putra telah menyatakan idea penubuhan Malaysia semasa beliau berucap dalam Majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura. Pada Julai 1961, Jawatan Kuasa Perunding Perpaduan Malaysia iaitu JPPM telah ditubuhkan. Ia bertujuan untuk memberi penerangan tentang penubuhan Malaysia. Di antara Januari hingga April 1962, penubuhan Suruhanjaya Cobalt. Persekutuan Tanah Melayu dan British setuju untuk menubuhkan pasukan bagi meninjau reaksi penduduk yang terlibat. Suruhanjaya ini telah dianggotai oleh Sir Lord Cobalt, Sir Anthony Abel, Sir David Waterston, Tan Sri Wong Pao Ni dan Tun Muhammad Ghazali Syafi'i. Pada September 1962, referendum diadakan di Singapura. Seramai 70% penduduk Singapura bersetuju untuk menyertai Malaysia. Pada Julai 1963, Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menerima laporan Suruhanjaya Cobalt. Hasilnya, persetujuan dicapai untuk menubuhkan Malaysia. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura. Pada 16 Ogos 1963, Filipina dan Indonesia menentang penubuhan Malaysia. Satu pasukan khas telah ditubuhkan. Ia bertujuan untuk meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak. Hasilnya positif apabila rakyat Sabah dan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia. Pada 16 September 1963, Malaysia telah diisytiharkan. Pengisytiharan Malaysia telah dijalankan serentak di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu dan Kuching, Sarawak. Saya bangga jadi anak Malaysia. Sekarang, lengkapkan latihan. Yang pertama, siapakah yang mengemukakan idea pembentukan Malaysia di Singapura? A. Tun Abdul Razak, B. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, C. Lee Kuan Yew, D. Tun Temenggung juga anak Baring. Terusnya, yang kedua, saya menyokong penyertaan Singapura dalam Persekutuan Malaysia. Siapakah pemimpin yang dimaksudkan? Yang ketiga, ia ditubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. A. Suruhanjaya Cobalt, B. Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM. Yang manakah jawapan yang betul? Yang keempat, pada tahun bilakah Malaysia diisytiharkan? A. 31 Ogos 1957, B. 31 Ogos 1963, C. 16 Mei 1963, D. 16 September 1963. Mengingati kemerdekaan adalah tanda dan bukti kasih sayang kita kepada negara. Kita hendaklah menghargai jasa mereka.